أنفسنا وجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وبعد kita hadis Anas. Hadis apa? Anas bin Malik. Ya. Sebab berlima. Sebab ada buang air. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a, betul kan? Ya. Wada'a Fatimah akhrajahu al-arba'ah wa huwa maktub. Anas bin Malik bercerita mengenai baginda sallallahu alaihi wasallam masuk ke tandas, maka dia menanggalkan cicitnya. Jadi puan-puan, dalam hadis ini dia kalau lihat pada terjemahannya secara literalnya dia kata iza dakhalal khala'a, bila telah masuk ke tempat buang air. Jadi kalau puan-puan baca dengan makna literal, puan-puan akan faham Nabi itu masuk tandas tu ataupun pergi buang air tu tak buka lagi. Bila dah dalam tandas baru buka, begitu kan? Difahami begitu. Tapi sebenarnya lafaz itu sebutnya macam tu, tapi maksudnya iza arada dakhalal. Terjemahnya apabila dia ingin masuk. Gitu. Jadi kalau buang cincin tu kena buang sebelum masuk lah, bukan buang masa dalam tandas tadi. Sebelum masuk tandas tu buka. Kemudian disebut di sini ialah al-khala'. Khala' ini dalam bahasa Arabnya diterjemah dalam bahasa Melayu secara mudah tempat kita berseorangan. Jadi zaman dulu bila sebut khala', maksudnya kita pergi tengah padang pasir. Zaman dululah. Hadis tu bila disebut khala', maksudnya kita akan lari jauh daripada pandangan manusia. Dan pandangan manusia pada ketika itu jauh daripada pandangan manusia ialah tengah padang pasir ataupun masuk semua. Itulah. Dulu mana ada tandas Itu negaranya luas, orangnya sikit. Jadi kalau buang air atas padang pasir itu sekejap hilanglah najis tu. Kalau semua buat macam tu, sekarang tak boleh lah. Jadi maksud perkataan itu secara lafzi pada makna usia hadis ni, si hadis ni kan 1400 tahun. Maknanya pada 1400 tahun dulu, orang 1400 tahun dulu faham khala' di sana ialah pergi ke padang pasir nak buang air. Dia faham begitu. Tapi bila dah sekarang kita terjemah hadis tu, kita semua dia tandas. Jadi tandas itu dia adalah tempat yang dibina khusus, di mana pada tandas dengan padang pasir itu ada dua ciri yang sama. Pertama, tempat itu tempat kita buang air. Yang kedua, kita masuk ke situ seorang-seorang. Jadi itulah maksud khala' tadi. Okey, kemudian kata dia Nabi menanggalkan khatim. Khatim ini maknanya secara literalnya ialah cok mohon. Cok mohon. Jadi Nabi ini sebelum dia duduk di Madinah, dia tak pakai cincin. Dia pergi ke Madinah baru dia pakai cincin. Lepas tu cincin yang dia pakai tadi khilaf ulama. Ada kata pakai belah kanan, ada kata pakai belah kiri. Kesimpulannya ada dua hadis yang mengatakan kanan dan juga kiri. Jadi bermaksud pakai kanan pun tak apa, pakai kiri pun tak apalah, sebab Nabi pernah pakai kanan dan pernah pakai kiri. Cuma yang menjadi persoalan dalam hadis ini ataupun dalam beberapa hadis lain, dia sebut khatib. Khatib itu maksudnya cok mohon. Jadi orang zaman dulu bila dia nak tulis surat, maka orang lain mungkin akan tulis surat tapi nak mengesahkan bahawa surat tu dia punya, maka dia akan cok lah, cok mohon dia tadi. Jadi zaman dulu Nabi mana ada pejabat, mana ada sekretari.
Jadi dia punya cok moho tu buat jadi cincin. Jadi itulah cincin dia Muhammad Rasulullah tu. Sebab cincin dia tu ialah cok moho. Jadi daripada hadis itu kan tuan-tuan, kita dapat faham 5 perkara. 5 perkara yang nak dimaksudkan ataupun boleh kita faham dari hadis tersebut. Pertama sekali, apabila kita pergi ke tempat yang kotor seperti tandas ataupun mana-mana tempat untuk buang air, kita disunatkan untuk menanggalkan apa-apa saja yang terdapat padanya perkara yang suci seperti nama Allah, nama Rasulullah, benda-benda yang macam tu ya. Kita disunatkan. Kenapa disebut disunatkan? Sebab kita dapati Nabi buat dan Nabi tidak pernah ugut siapa tak buat masuk neraka. Maksudnya kalaulah misalnya ada keadaan yang menyebabkan kita tak boleh buat macam Nabi buat. Misalnya cincin kita tu adalah nama Allah, batu akik ke, nampak dia punya urat batu tu macam Allah. Bila kita nak masuk tandas, kita tak ada orang, kita pergi seorang, tak ada anak, tak ada suami. Kalau kita letak luar tandas, maka dia pun Assalamualaikum. Betul kan? Hilanglah. Jadi oleh kerana kita takut benda tu hilang, maka pakailah. Cuma janganlah pakai di tangan, kita buka juga, bubuk dalam baju ke, dalam poket, menunjukkan bahawa kita alert bahawa tandas tu kotor, tempat syaitan, kita pula bawa benda yang ada, benda mulia, jadi kita buanglah ya, begitu. Jadi zaman Nabi tu, kalau dia pergi ke tandas ataupun dia pergi nak buang air tu, dia ada Zaid, perawi hadis ni, orang yang ikut dia semua tu. Dia ada Zaid, dia ada apa panggil Usama, dia ramailah orang yang ikut Nabi tu. Tak apalah, untunglah Nabi sebab ramai pengikut kita, ajak pun tak mari, betul kan? Tak tahulah apa-apa. Anak saya kecil-kecil tu dia ikutlah, bila dah besar tu kan, upah ajak pun tak mari lagi kan? Jadi kita tak ada pengikut. Jadi bila kita tak ada pengikut, nak ke mana-mana tu kita kena buat sendiri. Jadi Nabi dia ada pengikut, jadi bila dia nak ke tandas, dia pecahlah, bagilah perawi tak dipegang. Jadi dapat kita faham bahawa sunat ya, sunat kita kalau nak pergi buang air, pergi ke tempat kotor macam tu, kita sunat buka. Kita panggil dia cabut lah ya, cabut cincin tu kita simpan. Kalau boleh simpan di luar tandas itu lebih baik. Tapi jika simpan di luar tandas hilangnya dan sebagainya, maka bawalah masuk ke dalam tandas. Kerana perkara itu yang hilang itu lebih besar darahnya dan kita tidak berniat untuk menghina nama Allah dan sebagainya. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua ialah hukum memakai cincin. Dalam mazhab Hanafi, memakai cincin bagi orang-orang yang tidak ada keperluan bercincin adalah makruh. Ya, makruh bagi orang yang pakai cincin di mana dia tak ada keperluan untuk pakai cincin. Nanti ada dulu, tak habis dia duduk risau dia tu. Mazhab Hanafi ya, mazhab Hanafi orang yang pakai cincin tak ada keperluan untuk pakai cincin, hukumnya makruh. Maksudnya tak elok. Tapi jika ada keperluan, maka disunatkan. Okey, tuan-tuan pun risau. Macam mana ustaz saya ni nampak tak warak pula buat benda makruh. Nanti dulu, saya kata ada keperluan. Jadi bagi orang perempuan, mereka ada keperluan lah. Sebab nak suruh nampak comel tu, pakailah. Nampaklah, kan kalau aja. Tapi dah dia tak ada tangan, apa nak pakai lengan? Tak ada keperluan. Maksudnya kalau duduk di rumah, buat kerja dapur yang tak ada keperluan untuk orang tengok kita tu cantik, tak payah kan? Kan ada orang pakai cincin sampai 10 kekrok bunyi belajar. Jadi maksudnya ada keperluan kita nak pakai supaya orang nampak cantik dan sebagainya dan kita dapat kepuasan. Jadi bagi orang perempuan, oleh kerana keinginannya untuk berhias itu sepanjang masa, maka sunatlah orang perempuan pakai cincin. Manakala orang lelaki pula,
Jika dia memakai cincin itu sedangkan dia tidak mempunyai apa-apa jawatan yang memerlukan dia dilihat hebat, maka hukumnya makruh. Kan? Dia tak ada apa-apa, dia siapa ya, tak perlu apa-apa hebat, maka makruhlah. Tapi kalau dia Tuan Aziz Masjid, YB, betul kan? Datuk Paduka Tan Sri, jadi dia perlu dilihat begitu, maka bolehlah dipakai cincin, kerana cincin itu Nabi sendiri pun pakai setelah dia jadi ketua negara. Maksudnya masa dia duduk di Mekah tu, dia tak ada apa-apa jawatan. Kan masa dia duduk kat Mekah tu, dia Nabi biasa, orang biasa je. Maka jawatan tak ada yang melihatkan dia perlu dilihat gok, maka dia tak pakai cincin. Tapi bila dia pergi ke Madinah, dia dah jadi ketua negara, apa-apa orang kena minta izin dengan dia. Lepas tu kalau dia tulis surat, dia kena cok, maka dia pun pakailah cincin tadi. Itu dalam mazhab Hanafi ya. Dalam mazhab Syafi'i tak mengapa, walaupun orang biasa boleh pakai cincin. Jadi tak perlu risaulah kita mazhab Syafi'i kan, pakai je lah. Jadi sebab itu kita tengok orang-orang miskin di kalangan orang Hanafi tu, dia tak pakai cincin. Dia kaya dulu baru dia pakai cincin. Sebab dia dah ada harta, ada kedudukan, ada apa, dia pakailah gitu ya. Okey, itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, baginda sallallahu alaihi wasallam memakai cincin bukan urusan agama. Dia pakai cincin tu tak ada kena-mengena dengan urusan agama. Jadi tak boleh kita kata dia adalah sunnah Rasul atas nama agama. Dia hanya dibuat oleh Nabi sebagai seorang manusia yang pada ketika itu perlu dia cok tadi. Jadi kalau siapa tak pakai cincin, tak boleh kita kata tak ikut sunnah. Tak boleh. Sebab sunnah itu bukan sunnah agama. Kalau sunnah agama tu, kalau orang tak buat, memperlihatkan bahawa dia kurang waraknya. Misalnya sunnah agama ni, Nabi pagi-pagi sembahyang duha. Betul kan? Kita tanya dia, nak untuk sembahyang duha? Tak, berapa saja. Ada nampak malasnya pada kacamata agama. Tapi Nabi makan buah tamak. Kita tengok Jenab makan nasi lemuk. Makan nasi lemuk untuk makan buah tamak. Tak. Tahu semua. Kau tak ada kena-kena buah tamak kau gambar. Contohnya tak ada kena. Jadi Jenab makan nasi lemuk tu tidak dilihat kurang agamanya berbanding Kiyok makan pagi dengan jus tamak. Kita tidak nampak Kiyok makan jus tamak, jus raja sejalan jus. Betul kan? Itu tu. Apa ada dalam tu? Tamak, wating, delima. Jadi bila dia minum sesuatu tu, kuatlah agama. Betul tak kena-kena je. Sebab benda itu sunnah, tapi bukan sunnah agama. Maksudnya jika seseorang itu tidak pakai cincin, tidak melambangkan dia tak patuh dengan agama. Dia tak melambangkan gitu. Nabi pakai cincin itu hanya sekadar ada keperluan, dan kita rasa keperluan kita pakai cincin ada seperti Nabi perlu, tak pakai. Tapi nak kata dia tu agama, tidak. Kalau dia tu agama, mesti Nabi suruh. Kan? Nabi suruh. Dan bukan sekadar Nabi suruh, Nabi sebut siapa buat boleh pahala begian. Nabi tak pernah pun sebut siapa pakai cincin boleh pahala begian, siapa bulan begini dia dapat begian. Jadi bermaksud Nabi buat itu hanya keperluan masa itu. Kerana sebelum keperluan itu wujud, Nabi tak buat pun. Tapi kalau agama, Nabi buat sepanjang masa. Jadi kalau kita kata makan dengan tangan kanan, itu agama. Sebabnya Nabi tak pernah makan dengan tangan kiri, makan tangan kanan. Jadi Nabi pun sebut, Nabi kata makanlah kamu dengan tangan kanan kerana syaitan itu makan tangan kiri. Betul kan? Jadi makan dengan tangan kanan tu sunnahnya agama aja. Sebab ada nasnya yang suruh buat macam tu. Tapi bila kita kata makan apa, Nabi sendiri pun ada yang dia makan. Jadi kalau kita ikut,
kita dapatlah contoh Nabi. Tapi bila kita bertemu dengan orang lain yang tak ikut, kita tak boleh nak kata awak tak ikut sunnah Nabi pula. Saya kena macam tu tuan-tuan, masa belajar dulu tu pernah kena. Saya ni ada satu perangai darat. Apa yang saya tak makan masa saya kecil, saya tak akan makan bila walaupun saya ada biji. Tak makan. Saya tak makan lasagna, tak makan apa panggil makar, tak makan. Saya makan nasi lemak, laksa, betul je lah. Walaupun pergi Amerika, tak makan. Jadi termasuklah buah anggur, buah tin, buah tamar. Saya tak makan kecil dulu. Jadi walaupun duduk di Mesir, belajar di Mekah, saya tak makan. Jadi kawan-kawan, daging saya dah sombak buah tamar. Saya kata, kenapa buat macam tu? Kat aku tak buat salah apa. Dia kata, mu tak nak ikut sunnah Nabi. Nah, itu kan makanan je. Tapi kalau aku tak semayang, tutup lah. Itu kan menggambarkan langgar kereta agama. Jadi tuan-tuan jangan fikir macam kawan-kawan saya sekarang. Kawan-kawan itu boleh ustaz lah. Ya, ranking saya dulu ya. Jadi tuan-tuan jangan fikir macam benda tu memang Nabi buat dia sunnah, tapi sunnah itu bukan agama. Jadi bila dia bukan agama, tuan-tuan nak buat, tuan buatlah. Tapi bila jumpa dengan orang tak buat, tak payahlah dia astaghfirullah. Salah dia tak boleh nak buat. Kata kan kita bertanya gitu ya. Misalnya perempuan pakai baju. Perempuan pakai baju kurung, yang penting agamanya tutup aurat. Agama dia tu. Kan? Jubah tu tidak agama. Kan? Jadi bila perempuan pakai jubah hitam, beli situ-sini, aku tengok kau jenak daripada dulu sampai sekarang, tak berhenti lagi. Bila nak pakai jubahnya? Sunnah. Aku pakai bikini, keduk kan? Okey lah, tutup lah, tu cukup. Maksudnya, awak nak pakai jubah, pakai lah. Jangan duduk astagfirullah saya. Dia tak nak kena-mengena begitu. Jadi yang agama tu begitu. Jadi begitu juga dalam hadis kita ni, Nabi ada cincin. Jadi ada cincin Nabi kat tangan dia tu bukan sebab agama. Sebab dia ketua negara, jadi bila orang tulis surat dia kena cop. Jadi cop tu dia tak boleh nak tinggal pejabat, tak ada pejabat. Jadi bawa, jelah panjang. Jadi bila dia bawa tu nak stop mana ada bubuh tangan. Jadi cop dia tu dia bubuh cincin, jadi nak cop senang lah. Tekan gitu je kan. Jadi itu je yang dia buat. Jadi dia pakai cincin tu bukan sebab lari, sebab cop itu. Sebab tu dia nama dia khatim. Khatim tu maksudnya cop, bukan makna dia cincin. Kemudian dibawalah akhir sekali jadi cincin. Sebenarnya nama asalnya ialah cop, dan fungsinya pun adalah untuk cop mohon tadi ataupun cop surat. Jadi difahami daripada itulah bahawa dia sunnah tapi bukan sunnah agama. Dia sunnah ialah kerana Nabi buat masa itu ada keperluan untuk buat. Misalnya kita kata naik kuda. Naik kuda tu dia bukan sunnah agama. Kan kalau dia sunnah agama, maka jaiz kena bagi kuda lah seekor seorang patut imam supaya tu imam nampak ikut sunnah, betul kan? Jaiz tak wajib pun. Jadi siapa yang ada nak naik kuda mari sini supaya naiklah. Tak janganlah dia turun kuda tu astagfirullah orang sini tak ikut sunnah. Betul kan? Naik kuda tu naik kuda. Jadi boleh faham ya maksud saya begitu. Jadi cincin dan apa-apa yang seperti dengan dia bukanlah sunnah agama. Tapi yang sunnah agama tu, bila orang tanya apa ciri sunnah agama, Ustaz, ada 3 ciri. Jadi kalau ada 3 ciri ni, maka kita panggil dia sunnah agama. Pertama, Nabi suruh, atau Nabi larang, atau Nabi tak suka kalau kita tak buat. Itu bukan. Nabi suruh, Nabi larang, atau Nabi tak suka. Itu betul sunnah agama tu. Yang kedua, benda tadi Nabi janjikan pahala tertentu. Buat benda ni, boleh benda ni, ataupun adalah apa panggil ganjaran yang dijanjikan bila kita buat benda tadi. Dan yang ketiga, baginda SAW tidak izinkan benda tu dibuat oleh orang kafir. Orang kafir tak buat. Jadi bila orang kafir tak buat, maka dia tu agama. Makan nasi, baca nota. Bukan nasi itu.
Baca doa ketika makan ataupun sebelum makan itu agama. Jadi bila kita nak makan, kita baca doa. Ya, Nabi suruh baca doa, Nabi kata kalau terlupa baca doa. Malah ada hadis sebut kullu amrin zibalin la yubtada'u bi bismillah fa huwa aqta. Mana-mana perkara yang elok jika kita buat tidak dimulakan dengan sebut nama Allah, maka dia terpotong berkatnya, terpotong pahala. Jadi baca doa masa nak makan tu agama lah. Tapi gapo hak kita makan tu tidak agama, asalkan dia halal lah, thayyibah lah. Dia halal lah, thayyibah lah. Jadi tak boleh orang makan sama, dia berasa iman dia kuat banding orang makan nasi lemak. Dia tak boleh betul. Dan saya kata gitu ya, dia duduk makan amal. Ataupun dia makan roti, orang ni makan bubur lah. Bapa jebek, pahala kurang roti, bubur. Kan tak kena-mengena antara rotimu dengan bubur aku. Yang penting mu makan benda halal, aku makan benda halal. Itu kan. Jadi sebabnya kalau kita kata roti itu agama, habis orang kafir makan boleh pahala. Ya, orang kafir kan makan juga. Mungkin kita kata, habis Ustaz dah kata gitu, Ustaz kata kita nikah kafir nikah. Ya betul, kita nikah kafir nikah, tapi nikah kita agama sebab kita akad nikah. Betul kan? Ada syarat nikah kita, dia tak boleh kata jeling-jeling-jeling joget jadi tu kafir. Jadi apa yang orang kafir buat, hidup bersama dengan akad yang tidak disahkan oleh Islam. Islam tak akui akad. Jadi sebab itu kita tak kira dia agama. Tapi bila kita kahwin, kita kira dia perintah agama. Sebab ada ayat Quran yang suruh kahwin, ada ayat Quran yang larang kita berzikir, ada benda yang cakap saja. Jadi kahwin itu sunnah lah, kahwin tadi. Tapi pakai baju ada Nabi sebut, siapa pakai jubah man labisa jilbaban falahu mi'ati syahid. Siapa pakai jubah maka dia dapat 100 bulan syahid. Tak ada apa sebut itu. Jadi bila tak ada, maka benda tu ialah sunnah. Sebab Nabi itu manusia, dia pakai, kita pun pakai juga. Nak kata tak dapat pahala, dapatlah. Tapi yang saya nak sebut di sini, jangan menjadi asas perbandingan di antara kuat agama dengan tak kuat agama. Begitu kan? Misalnya contoh tengok Ambon pakai sport driver taksi je. Cakap mari ustaz pakai selepas lagi gitu. Bapak kata, oh bagus tak ikut sunnah. Saya bapaknya Abang Ustaz juga. Cakap apa dia? Nama tak komen dia, bapak komen saja. Jadi itu yang keberapa? Yang ketiga lah ya. Jadi yang pertama tadi apa benda tadi? Abang tak ingat lah. Itu yang ketiga. Okey, yang keempat yang dapat kita faham daripada bicara hadis ini ialah kita mesti menghormati perkara-perkara yang mulia pada agama kita. Apabila kita nak masuk ke tempatnya kotor, kita diminta supaya tidak membawa atau menyebut. Bawa tak boleh, jebut tak boleh ya. Jadi bawa yang Nabi bawa cincin tu, yang Nabi buang tu sebab ada nama Allah lah. Kat cincin dia tu Muhammadun Rasulullah. Ada nama Allah kan kat situ. Jadi oleh kerana nama Allah, Nabi ajar kita, bila kamu ada nama Allah pada benda-benda begitu, kamu nak pergi tempat kotor tu, kamu kena buang lah. Buang tu bukan maksudnya apa ya, maksudnya kamu simpan, buka, simpan dan sebagainya. Sebab nama tadi adalah nama yang mulia. Jadi hadis tu jugalah dijadikan alasan untuk kita bukan sekadar bawa, tapi sebut pun. Mungkin kita ni rajin berzikir, tengok bekok tak salah berzikir. Tak subhanallah. Tak boleh lah, sama lah. Jadi bawa tu tak boleh, sebut lagi lah tak boleh. Sebab sebut itu lebih nyata daripada kita bawa itu kan. Jadi nama Allah, nama Rasulullah, apa-apa benda yang mulia tadi masuk begitu. Masuklah makanan, tak boleh bawa dalam bilik air ya, begitu. Okey, itu nombor 4. Perkara yang kelima yang dapat kita fahami apabila kita dengar hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tadi, ialah tidak salah apabila kita pergi
untuk membuang air, kita pergi 2 orang. Dia tak salah. Sebabnya banyak cerita Nabi ni bila dia pergi buang air, dia pergi 2 orang tu. Dia pergi 2 orang. Yang penting dia pergi tu masa dia buka aurat dia tadi tu, orang yang pergi bersama tu tak nampak. Jadi zaman dulu Nabi duduk di padang pasir, lagilah suka. Dan perawi itu bukan Nabi yang cerita, orang lain. Jadi misalnya hadis kita ni, Anas tidak kata dia dengar, kan? Biasanya kita dengar, aku dengar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi kalau Nabi kata, kalau Anas kata saya dengar, bermaksud Anas tak ada dalam peristiwa tu, Nabi yang bercerita. Tapi hadis ini ialah hadis yang mana Anas tu selalu pergi dengan Nabi. Sebab disebutkan yang dalam lafaz hadis tu adalah Nabi. Adalah Nabi itu adalah satu lafaz yang menunjukkan Anas bercerita perkara yang kerap berlaku. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wada'a khatimah. Adalah Nabi. Jadi bila adalah Nabi bermaksud Anas selalu teman Nabi pergi ke tandas. Dan disebut dalam beberapa hadis lain, Nabi itu satu hari dia nak buang air besar sangat. Dia tak ada tempat dia nak sebab di tengah-tengah padang pasir, cuma dia nampak pokok tamar, beberapa pokok tamar jauh daripada situ. Maka Nabi panggil pokok tamar. Pokok tamar tu mana? Pokok tu mana? Aku tak tahu hadis tu sebut begitu. Jadi marinya 2 batang. Jadi bila mari 2 batang, Anas duduk belah sana lah. Nabi duduk situ buang air itu. Jadi bermaksud tidak salah kita pergi buang air, kita pergi 2 orang. Asalkan masa kita buka aurat itu tidak buka depan yang seorang lagi lah. Orang perempuan kan suka pergi 2 orang ke tandas. Adalah benda-benda nak tengok pegang itu, pegang ini dan sebagainya lah. Itu. Maka itu 5 perkara berkait dengan hadis pertama kita tadi. Okey, pergi hadis yang kedua pula. Hadis yang kedua kita ni hadis Anas juga kan, wa anhu sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala. Dia menggunakan lafaz yang sama, ya. Maksudnya bukanlah baca doa itu dibaca dalam tandas, tapi dimaksud lafaznya macam ketika kan. Dia kata adalah Nabi jika telah masuk. Jika telah masuk lah, sebab fi'il itu fi'il madhi kan. Jika telah masuk ke dalam tandas, maka baca doa. Bukan maksud itu. Idza dakhala al-khala' maksud idza arada dukhul al-khala'. Iaitu bila dia dah nak ke tandas. Maksudnya dia dah betul-betul nak ke tandas, dia tekad. Tapi dia baca di luar daripada tandas. Jadilah. Okey, apa doa dia? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada khubuth dan khaba'ith. Okey, puan-puan. Dulu puan-puan, saya mengaji dululah. Guru saya kata, guru saya kata al-kubus. Satu lagi dia kata kubus ni syaitan jantan. Dan ini syaitan betina. Ini syaitan jantan. Ada yang kedua kata dia ada 2 ekor. Dia suka main tai. Itulah dia lumur kata. Jadi puan-puan, macam puan-puan lah ya, bila start cakap apa-apa tu. Kan saya pun gitulah. Jadi saya bukan, tapi bila saya nak ajar puan-puan, saya kena bertanggungjawab. Saya sebut. Sebab puan-puan akan pegang, lepas tu bila tak betul, puan-puan balik ke akhirat, ya Allah, tak betul
panggil Faisal, dia ajar. Saya nak jawab. Dia tak boleh. Ada catatan. Tu rekod ada tu dia kata. Kan dia ada roket atik yang tulis saya cakap. Jadi puan-puan, bila sampai dekat benda ni, saya nak ajar puan-puan. Saya nak nukir balik. Saya kata khubuz khaba'is dua syaitan. Saya kena pasti tak. Siapa kan? Siapa? Jadi apa kena baca lah buku kata teliti. Kalau ada Nabi kata senang. Nama kata begitu. Tapi nampaknya Nabi tak kata pun dua ekor syaitan. Dia hanya sebut satu perkataan khubuz, satu lagi khaba'is. Maka oleh kata perkataan tu Arab, maka kena terjemah dia lah. Betul kan? Kita pun cari dalam kamus. Khubuz maksudnya keji. Keji bukan keju. Keji. Khaba'is maksudnya jiwa yang keji, iaitu jiwa yang jahat. Itu kamus terjemah gitulah. Jiwa yang jahat. Jadi kan puan-puan, bila baca ya, ulama-ulama tulis dulu baca kata ini, nampaknya tak ada seorang ulama pun yang berani dengan jelas mengatakan khubuz itu setan. Cuma dia kata dengan makna metafora. Kata dia tandas tu kan tempat kecil. Tapi dia tak berani. Khubuz itu ialah setan. Kalau dia tak kata gitu, saya tak jumpa ayat yang kata khubuz itu setan. Yang dia kata Baitullah, masjid itu rumah Allah. Tandas itu rumah setan. Jadi Baitullah yang kita panggil rumah Allah itu pun metafora juga. Mana ada Allah kat situ? Kan dia metafora, dia kiasan dia. Nak beritahu masjid itu tempat baik-baik. Manakala tandas pula tempat jahat-jahat. Itu tempat jahat. Jadi oleh kerana tempat jahat tadi, mana antara jenis tempat jahat? Kita pergi buang benda kotor. Baju kita ludah kat situ, kita benda-benda yang kotor-kotor kita letak kat situ. Benda yang baik-baik, yang cantik-cantik, yang suci, yang elok kita letak di masjid. Jadi bermaksud apa yang berlaku di masjid itu ialah satu kiasan menggambarkan itu tempat suci, tempat baik. Manakala tandas pula tempat kotor, tempat jijik, tempat itu dan sebagainya. Jadi nampaknya doa ini kita berlindung dengan Allah supaya menjaga jiwa kita, supaya jangan suka pada benda-benda kecil dan menjijikkan. Supaya jangan suka kepada benda yang menjijikkan. Adapun yang duduk kantor kita masuk, kalau tak baca doa, dia lomo gitu. Dia tadi kena ada dalil, dia tak boleh cakap. Boleh orang cakap tapi dia tak tahu jawab tu. Apa tak saya cakap benda. Bukan dia lepas cakap-cakap apa-apa seronok, kata apa masuk neraka. Terus saya cakap. Yang orang cakap tu ambil mana? Sebab orang cakap bergambar. Kalau cerita bola, tak apa mereka. Bergambar. Mengajar bergambar. Bergambar ni dia tak boleh nak. Nak rekod-rekod tak. Dia cerita buat gepuk, buat karipak, tak apa. Ubi kayu tak ada, ubi steno tak ada, ubi steno, ubi kental, tak apa. Dia tak beda. Masuk dalam perut ni, okey ya. Yang ni. Abang mana cerita, domo. Ustaz tu cerita, dia tak jawab lah. Dan abang nak kena cerita tu, abang kena carilah sumbernya kat mana. Abang sebut. Abang tak kata ustaz tu cakap salah ya. Cuba tanya ni, ustaz ambil mana cerita. Kena kata gitu lah. Sebab ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa saja yang kamu sebut akan ada raqib atid itu. Orang tak siap ulang.
Jadi bila saya baca buku dan nak mengajar perempuan, walaupun saya tengok telefon saya tu, saya baca pada tadi. Perempuan tak baca tapi perempuan tengok tu. Kan? Jangan berbandingkan saya. Jadi pagi tadi duk baca 2-3 biji buku syarah Riyadhus Shalihin apa panggil Bulughul Maram tu, nampaknya ulama sendiri yang duk kata setan apa semua tu, dia sendiri pun tak berani. Dia kata dikatakan. Tahu tak? Bila ayat dia katakan dikatakan, apa makna ayat tu? Dia untuk over juga. Dia pleasing dia tu. Dia beringat. Jadi bila dia dah beringat, yang kamu pergi bola tu apa? Yang Hamdi kata, bila masuk tandas, kalau kita tak baca doa, setan dulu. Macam kita pula, yakin sangat benda tu benda-benda berlaku. Sedangkan ulama dulu, disebut begitu, dikatakan begitu. Ayat-ayat yang menggunakan dikatakan, disebut, mengatakan. Jadi sebab itu, saya lebih yakin kepada lafaz itu sendiri. Lafaz itu kata, aku berlindung denganmu, ya Allah, daripada segala sifat-sifat keji dan jiwa aku yang kecil. Jadi nak latih diri kita bila masuk buat benda kotor tu, kita nak buat secara fizikal dan secara abstraknya semua benda. Hak kotor fizikal, baik. Hak kotor maknawinya, perangai uduh, benci orang, tu nak buat juga lah. Cuma dia tak lebih. Jadi kita minta pula selidurkan tu lah. Seolah-olah dia ajar kita, bila kita masuk tanda tu semua kotor dalam tubuh, baik dalam perut, dalam hati, dalam apa, nak buat bakar situ. Begitu je. Tidak kata setan. Kan kita dah sebut kuliah yang lepas. Setan ni saya nak tanya apa dia benda. Kita cakap dalam kuliah lepas. Apa dia faham? Apa faham setan ni lepas? Dia tu jenis tokoh gitu. Ada benda. Bukan soal tak nampak, tak apa. Kumen tak nampak. Tapi dia jadi macam kumen. Kau macam apa dia tu? Kalau tak nampak, tak apa. Saya tak kata nampak. Itulah dia makhluk tu. Dia tu spesies kau setan. Spesies tahu mana dia. Saya sedap wajah spesies. Tahu mana spesies. Apa tak lagi jumpa satu penegasan agama mengatakan setan itu spesies. Yang ada spesiesnya, ada 5 je spesies ni. Binatang. Lepas tu dia ada macam-macam lah. Perincian daripada binatang tu kan. Malaikat. Malaikat tu macam-macam lah kan. Tak rezeki, Jibril, Kabir, macam-macam. Tapi spesiesnya pertama binatang. Yang kedua malaikat. Yang ketiga tumbuhan. Tumbuhan kan macam-macam lah kan. Yang ketiga, yang keempat manusia. Yang kelima jin. Ada lagi spesies? Jin tu pasti. Jangan. Kalau jin masuk setan, habis ada jin Islam. Siapa dia? Aku tak setan. Atau perempuan bila perempuan belajar, perempuan tanya ustaz sampai buah hati je. Ni cuba dengan saya dia tanya. Ustaz rahsia je. Maksudnya perempuan saya punya faham lah. Jadi kalau perempuan tak puas hati dengan saya, tak apa, tanya ustaz lain. Dia ustaz lain tu perempuan panggil, fahamkan. Saya nak mikir, mak saya tanya lama. Bila perempuan ayat Quran, perempuan hadis Nabi, saya rasa setan ni dia bukan spesies. Dia kuasa jahat. Kuasa jahat yang menipu jin, tipu manusia. Jadi bila dia tipu jin tu jadi macam setan lah. Tapi jin tu bukan setan. Buktinya jin yang dah dirasuk oleh setan tu, bila dia sedar, dia masuk Islam. Jadi setan. Sebab kita faham bahawa spesies tidak boleh bertukar spesies. Kalau spesies boleh bertukar, maksudnya perempuan terima teori Darwin lah. Ada evolusi, betul kan? Kita tak terima evolusi, kita tak terima
terima beruk boleh jadi manusia. Tapi kita boleh terima beruk cerdik. Tapi dia tak ada jadi manusia. Beruk lah. Jadi kalau dalam kata tu, kita asal dia beruk tu, ayah mau lah, kayak aku. Ayah kita ada. Kita boleh terima manusia bodoh, tapi manusia itu tidak beruk. Dia manusia lah. Mungkin dia bodoh, dia Parkinson, dia apa benda, tapi dia manusia. Sebab kita tak terima cross species. Kita balik macam mana pun tak boleh jadi malaikat. Kita tetap manusia lah. Dan kita lebih hebat dari malaikat. Buktinya pada malam Isra Mi'raj kita boleh pergi, kita tu maksudnya spesies kita lah, boleh pergi lebih tinggi daripada Jibril. Tapi Nabi Muhammad bukan malaikat. Dia memang masih manusia. Jadi setan itu kuasa jahat. Kuasa jahat ni macam dalam diri kita ada akal. Akal tu satu kuasa, dia duduk mana? Kalau duduk dalam otak, bukan akal. Kalau duduk dalam ni kan, kalau lah otak tu akal, kan bila orang korban sedap makan, otak debu masuk kutu, masuk putih, masuk kurma kan. Bukan tak makan, saya mau bagi makan kata cerdik. Dan bila kita makan, kita asing ni, kita tak tahu orang kayak begini. Jadi otak tu bukan akal. Akal tu kuasa yang ada dalam jiwa kita yang menyebabkan kita boleh fikir. Tapi dia dari mana tahu? Kan? Dia duduk dekat extinct ke? Mesti mati dah. Dah dia ada. Jadi sebab itu bila kita kata manusia, apa panggil orang yang mula-mula jahat tu ialah iblis. Iblis tu jin. Quran sebut kana minal jin. Sebut dia jin. Wasajadal malaikatu kulluhum illa iblis aba. Semua malaikat sujud pada Adam melainkan iblis kerana dia enggan. Kan aba wastakbara bla 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 bla. Bagi ayat lain kana minal jin. Dia tu asalnya jin. Jadi bila dia asal jin, dia mula-mula baik. Kan dia duduk dengan malaikat tu kan baik. Lepas tu setan bodoh dia jadi jahat. Jadi boleh tukar baik ke jahat. Tapi spesiesnya masih jin lah. Tapi kalau bapak kata setan tu jin, atau setan bukan jin. Kalau kenapa saya kata setan tak ada jin? Kan ada ayat Quran kata ada juga setan manusia. Kan minal jin itu mana? Jadi sebab itu, kalau duduk dalam tanah tu bukan setan. Yang kita baca doa tu sempena kita pergi tempat kotor ni, ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Aku pergi ni nak buat kok kotor dalam perut ni, nama najis. Aku juga nak buat kok pelanggar uduk, kok kata orang sakit hati ke orang. Pelanggar uduk dia lah. Pelanggar uduk tu tidak tarik, tapi sempena buat tarik tu buat belakang kok mana aja. Itu yang disebut minal khubusi khaba'is. Kalau faham macam tu, hamba bertanggungjawab sampai ke kiamat. Macam tu nak duduk sebab benda tu benda agama kena ada nas, ada sandaran. Awak ambil mana awak urang? Awak ambil mana urang? Tapi yang macam tu saya tanggungjawab. Saya baca, saya tengok, saya faham. Dan kalau tuan-tuan nak dibawa tanya siapa dia pun, ya saya kata minal khubuthi wal khaba'is. Khubus dalam bahasa Arab makna dia jahat. Khaba'is jiwa yang jahat. Jadi kita minta berlindung dengan Allah supaya Allah Subhanahu wa taala buang sekali dengan sempurna kita buang najis tu. Buanglah segala jahat-jahat yang ada dalam hati, dan buanglah segala perangai jahat yang ada dalam diri kita ni. Buang dia pergi sama dengan najis-najis. Itulah. Itu yang difaham. Sebab doa Nabi biasanya doa merujuk pada sempena. Kan orang panggil Nabi ni dia ada seni doa. Seni ni gapo buat? Seni ni gapo buat? Ya Allah, tu bunuh semua. Bunuh sedap atau bertanya tak tahu. Bapak jangan lari budak-budak kasih mami. Dah tak payah sana semua. Jangan
supaya jangan tidur. Seni ni maksud dia cantik. Kan? Orang kata, oh, dia tu ada seni. Comel lah kan? Okey, cantik ni ukurnya nak berapa? Nak ukur cantik, tu nak ukur kan kau. Kau pakai kata warna benda tu cantik. Iyalah, cantik tu abstrak. Kau nak kata, dia comel. Apa kakak kau kata dia comel? Dan tengok mulut tok ke akhlak semua benda. Nak kata akhlak, nak tunggu 3 hari. Gua kata comel. Tengok dulu. Ni papa tengok je. Oh, comel dia. Tak tahu pun dia tahu apa. Comel dia. Jadi ada benda ukur antara ukurannya sedap tengok. Tak sedap je. Kita panggil dia ada wow. Ada elemen wow. Jadi papa tengok saya, tak ada kan wow. Jadi tak comel lah. Jadi senang lah tu. Ada ukuran. Ada ukuran. Aku tak malu. Tapi nak sebutnya ilmunya gitu. Bila kita tengok orang, misalnya saya tak mari, Ustazah Fazura datang. Saya Ustazah Fazura. Pula Fazura tu kan. Papa pun, wow. Bukan wow. Tu. Jadi comel ni tamanya diukur dengan sedap tengok. Kata panggil sedap pilih. Sedap tengok. Sedap tengok tu wow lah. Ada wow. Tapi saya cantik juga, tapi bukan diukur dengan wow. Elemen kedua, rapi. Betul kan? Adalah rapi ni, kita tu serebel gitu kan? Cantik juga, tapi bukan cantik dengan elemen wow. Itulah. Wow tak ada. Guci pendek tu apa je. Tapi nampak adalah kena piok putih, piok hitam, betul kan? Baju pun nampak macam gosok je baju tadi. Adalah. Jadi bermaksud apa ada benda, apa ukur kan? Tak semesti kena wow dia cantik. Dia ada 5 elemen cantik. Satu wow. Bukan wow muda tu ya. Wow, W-O-W. Wow. Yang kedua rapi. Kan rapi. Papa comel dah belakang. Papa kata, oh tak comel dah Ustaz, huruf B dah. Rapi comel. Betul, benar. Kan? Jadi itu juga cantik. Yang ketiga, dia panggil asli. Asli, dia tak tipu, dia asli lah. Misalnya kalau kita nak ukur bewok cantik, tak boleh ukur dengan kangaroo cantik. Kita tak cantik. Maksudnya Papa ambil kacamata Mak Saleh nak bagi ukur negro cantik. Mana jadi? Negro diukur dalam keaslian negro. Mak Saleh diukur dalam ukuran Salehnya tadi. Ambil ukuran Mak Saleh di kat negro. Otak comel sebab tak ada putih. Memang mana negro mana ada putihnya. Tapi Mak Saleh, orang negro pula kita ukur dia bergelip. Betul kan? Black is shiny. Saya ni kusam. Jadi ada apa tengok mak hitam tu biru. Baru buat. Jadi asli itu adalah satu ukuran benda tak dicantik. Yang keempat, benda tak dicantik apabila dia menjadi efektif. Kan kita buat satu benda jadi model. Macam apa bakar kek tu kan. Orang buat kek apa hak jadi nak berkoh tu. Hak pecah berkoh tu kan. Tak dia buat kek. Benar makan sendiri kau je kau. Kek kan bila kita bakar tu dia naik, lepas tu dia berkoh sikit, pecah sikit kan. Orang panggil jadi. Kan kemenjadian. Jadi kemenjadian tu ialah salah satu ukuran cantik. Dan saya ni kan pencara. Dia fikir belakang tuan-tuan ni. Dia kata fikir bagi dengarnya. Dan yang terakhir sekali dia panggil ada estetika. Ada seni. Ada estetika. Memang kalau Papa buat karipak, boleh je ada yang buka-buka boleh kupak, lepak. Karipak juga. Tapi kalau orang tu dia kan, itu dia panggil ada seni. Kalau Kelantan panggil ada patah seni. Maksudnya jadi comel. Jadi 5 benda tu orang ukur benda tadi cantik. Orang ukur benda tadi cantik. Jadi bila kita bercakap Nabi ni doa Nabi tu cantik. Bila nak makan doa dia pendek sebab dia tahu lapar.
Jadi dia duduk ngomong. Cuma carilah doa makan Nabi panjang. Mana ada? Nak makan doa dia pendeknya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Dia untuk email kita tambah panjang tu email tu kan Nabi. Sebab nak makan orang pala tengok makan dia doa lagi. Tak ingat ke Tuhan nak makan. Tapi bila lepas makan, dia baca doa panjang, kita tak baca doa. Jadi nak sebut itu yang kata panggil Nabi itu, dia punya doa seni. Cantik. Masa buka puasa, cuba dia yang dia sebut. Gapo dia minta masa buka puasa. Dia sebut kan, Allahumma la tasum tu. Dia royak, ya Allah, puasa ni. Dia royak kan. Kita tahu, dah kita puasa, tapi nak sebut puasa penting. Wabika aman tu. Sebab aku beriman kamu telah puasa ni. Betul kan pandai dia cakap. Wa ala rizqika aftartu. Aku buka puasa ni sebab mu beri pandai boleh kan. Bi rahmatika ya. Dah minta rahmat je tapi puji depan kecil. Cuba apa doa apa tak ikut doa Nabi. Ya Allah, berilah aku rezeki yang banyak. Maka doa lagi minta je. Jadi sebab itu doa Nabi itu dijen. Jadi bila Nabi ajar kita nak masuk tanda, sempena dengan mulut buang kat dalam perut yang tak baik itu, najis yang tak baik itu, jangan terlupa minta buang juga kat pelanggan uduk tu. Jadi tak keluar najis, keluar juga lah pelanggan uduk, hak mati, jahat, busuk tu. Kalau boleh dia keluar serupa dengan najis tu. Lepas tu lepas jauh-jauh. Betul je lah. Jadi setiap kali kita masuk tanda, kita ingat benda tu. Aku ni tidak buat lagi saja, aku buat berangan, aku buat berapa, buat benda-benda tadi. Seperti mana begitu? Maka sebab itu bila sudah buang air, kita lapar keluar, kita baca doa apa? Ghufranak. Oh, lega. Ya Allah. Jadi sebab itu, Nabi itu bila dia ajar kita tu kan, dia ajar benda. Saya nak sebut Nabi ajar, orang lain ajar saya tak tahu sebab kita mengaji hadis Nabi. Dan Nabi ajar begitu je. Masuk tandas tu, membuat benda tak baik. Dalam tu, ialah benda-benda. Tapi, bila orang sebut tandas itu tempat syaitan, kerana kebetulan tandas itu tempat kotor, tempat apa, dan Nabi sebut di tandas itu ada syaitan duduk. Masuk syaitan duduk kat situ tu dalam bermaksud dia duduk cokos, dia duduk main tarik apa saja. Kita duduk situ. Seperti mana kita kata di masjid itu tempat orang baik-baik. Tak ada orang buat jahat dalam masjid. Ada je orang curi dalam masjid. Tapi nak sebutnya lazimnya di masjid itu tempat orang baik-baik. Kalau tuan-tuan kata dalam masjid tak ada syaitan, tak ingat dah hadis kita ngaji bulan lepas. Bila kita sembahyang datanglah syaitan. Tidak, kita sembahyang kan dalam masjid. Tengok-tengok kita sembahyang, syaitan mari mana? Syaitan mari masjid juga lah. Kemudian membisikkan ke telinga kita, kita sudah berhadas. Maka Nabi kata jangan kamu keluar, jangan kamu keluar daripada sembahyang kamu sehingga kamu pasti kamu dengar atau kamu hidup. Ingat tak? Ingat kan tu kan? Ingat tak tu nak tanya masuk kuat ya? Maksudnya gitu. Adakah di masjid tak ada setan? Ada setan. Cuma walaupun setan tu ada di masjid, tapi setan tak suka masjid sebab masjid itu tempat bersih. Maka dia suka tempat kotor. Jadi tempat kotor itu bukan tandas saja. Disebut di pasar. Kotor juga. Setan juga duduk situ. Jadi sebab itu bila orang Islam faham itu, maka kalau kita duduk kat tandas tu jangan duduk lama-lama. Ada orang duduk situ relax, main game lagi kan. Jadi tak betul lah sementara dia kena sembelih tu okey lah. Tapi janganlah duduk lama-lama situ. Benda tu kan benda yang tak baiklah begitu. Jadi duduk sekejap, qada hajat, itu sebab kalau kita buat ngaji apa yang kita nak buat tu, cepat-cepat keluar. Kita duduk tempat yang baik. Tempat orang baca Quran, tempat orang buat baik. Yang itu puan-puan, saya yakin apa yang saya lukir tu ada disebut oleh hadis Nabi maknanya. Tapi yang kata dalam tu ada dua ekor setan, kita tak baca domo dengan haji. Kalau tuan-tuan tak percaya yang saya bila jumpa ada orang cakap macam tu, tuan-tuan tanya, minta maaf Ustaz, kok cerita lomo najis ni Ustaz ambil di mana?
pasti dia lepas tu dia tanya, siapa aja soalan yang mana? Sebab benda agama pun kan dia tak boleh rekod-rekod. Lagi pula benda tu pula benda gaib, mana boleh rekod-rekod. Jadi kalau benda tak lain itu cerita lain ya. Okey. Tapi cerita pasal kubus wal khaba'is. Kita pergi lagi hadis yang seterusnya. Hadis yang seterusnya hadis Anas lagi nampaknya kan. Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa gulamun nahwi adawatan min ma'in wa anzatu fayastanji bil ma' muttafaqun alaih. Itu macam hadis yang kita sebut tadilah ya. Boleh kita pergi ke tandas ataupun buang air bawa 2 orang. Lebih-lebih lagi masa tu dia tak ada air, betul kan? Tak ada air, tak ada tisu kat tandas. Bila nak apa panggil, nak qada hajat tu, kena ada orang tolong bawa, tolong apa. Jadi tidak salah lah kalau kita dah tua, kita nak ke tandas tu panggil anak masuk sekali, dia bukan satu benda yang salah. Kerana Nabi sendiri pun diiringi oleh Anas. Dan nampaknya kita dah sampai 3 hadis dah. Anas cerita kana kan dia cerita ayat hadis tu adalah Nabi. Jadi adalah Nabi tu bermaksud bukan Nabi cerita, Anas sendiri yang tengok dengan mata kepala dia ikut sama. Okey, kata Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a, adalah Nabi bila dia pergi ke tandas ataupun tempat buang air tadi, fa'ahmilu ana wa gulamun nahwi adawat. Kadang-kadang aku dan seorang lagi yang sama besar dengan aku lah, itu budak lah. Anas ni masa tu dia budak dalam belasan tahun, jadi khadak Nabi ataupun orang suruhan Nabi. Jadi kalau Nabi nak pergi buang air ke padang pasir tu kan, dia pernah pasal Nabi tu, kata dia kalau tidak aku, Nabi akan bawa orang lain. Tapi orang yang Nabi bawa tu budak kecil lah, lebih kurang aku. Okey, apa kerja aku dan pembantu tadi? Ahmilu adawat, bawa beberapa keperluan istinja. Bawa beberapa keperluan istinja. Jadi kalau sekarang tak perlulah ada orang, sebab keperluan istinja itu telah disupply dengan paipnya, dengan apa dan sebagainya. Ahmilu adawatun mimma'in wa anzatan. Aku bawa air dan juga anzat. Apa dia sebut anzat kat situ? Apa dia? Okey. Dia bawa air dan bawa anzat. Jadi air tu puan-puan, masa tu dia kena bawa beldi lah. Ataupun orang Arab zaman dulu dia tak ada beldi lah macam kita. Dia ada beg. Kalau puan-puan pergi Mekah sebelum tahun 90, dia ada satu beg macam ni. Dia buat dengan kulit. Dia ada tali kat sini, dia ada air. Betul kan? Orang pergi air sabi dulu lah. Dah masuk tahun 90 tu, dah perlu ada tong merah tu. Sekarang ada lagi, saya terlambat tak pergi Mekah. Jadi tak pasal saya pergi Mekah tahun 80 tu, ada lah orang dulu bawa air. Sejuk lah. Jadi orang Arab zaman dulu dia bawa air itulah. Jadi kalau kita sekarang mungkin bawa dengan belti lah, dia bawa dengan tu. Kemudian dia bawa satu lagi tongkat. Okey, apa guna tongkat ni? Sebab duduk di padang pasir, dah pokok tak ada, tongkat sakut air, dikembangkan air, tak nampak lah. Jadi kerja fungsi benda tu dia panggil sutra untuk tutup tadi lah. Jadi itu yang kena pembantu tu, bawa tongkat tu ataupun bawa air tadi. Jadi 2 orang bawa. Jadi bila Nabi sudah buang air, maka Nabi pun ambillah air yang dibawa oleh Anas ataupun mana-mana budak lain tu untuk dia beristinja. Istinja tu maksudnya membasuh kemaluan
tempat keluarnya najis tadi, sama ada kubur atau dubur. Jadi hadis itu menunjukkan kepada kita, kita boleh beristinja dengan air, ya, beristinja dengan air. Okey, apabila dilihat kepada adawatul istinja, benda yang boleh kita istinja, kita ada dua benda. Satu batu, satu lagi air. Okey, bila dia sebut batu tadi, adakah mesti batu? Kan? Adakah batu itu mesti batu? Jadi ulama mengatakan bahawa dia tidak mesti batu, tetapi apa-apa yang memenuhi ciri batu. Kan? Dia mesti memenuhi ciri batu. Okey, apa ciri batunya? Ciri yang pertama, permukaan batu itu mesti kesat. Dia tak boleh licin. Jadi batu sungai tak boleh lah, sebab dia licin. Kan, dia kena batu bukit. Kan batu bukit tu, tapi janganlah cari pak tajam pula, luka pula. Tapi maksudnya dia kesat lah. Dia kesat. Jadi itu ciri pertama, batu tu mesti batu kesat. Ciri yang kedua, batu tu pula jenis batu yang menyerap. Dia menyerap, sebab kalau batu sungai tu dia tak serap. Dia macam kalis air gitu, batu sungai tu. Dia tak menyerap apa panggil, najis yang keluar daripada kubur atau dubur tadi. Itu yang kedua. Ciri yang ketiga, batu itu mesti ada 3 muka. Dia 3 penampak, 3 muka. Kalau dia batu besar lah, kalau dia batu kecil kena ada 3 biji. Yang penting 3 muka atau 3 biji. Jadi yang kecil kena pakai 3 biji, yang besar mungkin besar ni ke. Jadi yang penting ada 3 muka tu. Satu muka 3 sekali, sekali lagi 3. Jadi pada zaman dulu belum ada tisu, maka orang cerita pasal batu lah. Jadi sekarang bila sudah moden, orang tak bawa adalah batu. Jadi tuan-tuan, jadi sebab itu kalau perempuan kata istinja dengan batu tu sunnah, jadi perempuan musafir tak penuh dalam beg batu. Dah kan? Jadi baru kita kata batu tu dia bukan sunnah agama. Yang mestinya kita membersihkan tempat yang kotor tadi dilakukan menggunakan apa yang Nabi guna atau benda lain yang memenuhi kriteria benda tadi. Memenuhi kriteria benda tadi. Jadi kalau kita ambil tisu, maka kita kena ada 3 kali lah juga. Kan, tisu tadi mestilah dia menyerap, betul lah kan, dia menyerap. Dan tisu tadi dia kesat kan. Jadi ada elemen kesat, ada elemen yang menyerap dan sebagainya. Okey, penggunaan batu ataupun tisu diizinkan dengan syarat. Bukan semua lah. Diizinkan dengan syarat najis itu keras. Jadi kalau kita lepak makan sambal belacan, tak boleh nak pakai tisu sebab dia meleleh. Betul kan? Ataupun lagu teruk, masa kita cuak perut, tong, habis satu mangkuk tu, tak boleh pakai tisu. Dia kena pakai air. Jadi oleh kerana Nabi ni dia tak ada sambal belacan, dia tak ada sambal tumis, dia tak ada sambal nasi lemak. Dia mana makan kedak, dia makan roti je, maka najisnya keras. Tak percaya, cuba perempuan tengok hari Jumaat kalau mari tempat kok bangla lagi. Tanda tu sombak sejak dia punya tu, sebab dia makan roti. Bangla lama duduk di sini, lebih kurang Melayu dah lah. Dia tengok Pakistan, kau Negro, kau makan roti tu najis dia tuan-tuan. Flash tu tak pergi tu kalau kau. Dah besar najis dia tak macam kita orang Melayu ni. Kita buat air kerak. Orang Melayu ni kerak buang air. Cuba kau tengok Arab Negro, mana ada di tangan kencingnya. Sebab dia punya pencernaan dia tu, sebab makanannya tu kering. Dia makan roti kan. Lepas tu pula dah lah dia makan kering, dia makan daging. Lepas tu juga ataupun dia makan kering daging, dia tidak makan benda-benda pedas. Jadi pencernaan tu menjadikan lambat keluar. Jadi najis tu keras. Jadi bila najis tu keras, bila dia buang najis, maka bolehlah dia lap dia tu pakai batu tu.
Tapi bagi kita yang tak tahulah botol ni. Sebab lepas kita pakai tisu dah habis gunung dah tu, keluar tu buat ada tak sudah lagi kita tak ada bang. Kita jadi pakai air itu. Jadi sebab itu yang terbaiknya ialah guna dua. Tisu lepas tu air. Itu digunakan oleh orang-orang yang duduk di Masjid Kiblat zaman Nabi, di mana Allah puji mereka itu sebab mereka istinja menggunakan batu dan juga air. Jadi oleh kerana kita tadi sudah biasa dengan air, kita guna air je lah. Tapi tidak bermaksud orang guna tisu tu mereka tak suci. Kalau dulu masa kita duduk kampung, kita hina sangat Cina. Cina kan tak basuh berok. Mak dan Cina tak basuh berok. Dia basuh, dia pakai tisu. Jadi oleh kerana kita tak mengaji bekoh ni, kita ingat basuh tu kena dengan air. Tak ada dalam kitab fiqh kita istinja boleh menggunakan batu. Jadi kerana batu tu cirinya ada 3 tadi, iaitu kesat, menyerap dan bilangannya 3, sama ada 3 muka atau 3 biji. Maka kita dapati ketiga-tiga benda itu boleh dilakukan oleh tisu. Maka tisulah menjadi benda tadi. Tapi dengan syarat pertama, najis itu mesti keras. Yang kedua, tidak melebihi bibir dubur tadi. Sekarang yang merah bibir dubur tu, tak lebih yang tu boleh pakai batu ataupun tisu. Tapi kalau dah sampai ke butuh roti tu, kita ada 2 apa kan? Pakai situ nak. Orang tu kena pakai air dah lah. Maksudnya dia hanya najis tu najis yang tidak meleleh. Jadi bila najis tu meleleh melebihi kawasan dubur tadi, maka dah kena pakai air. Jadi oleh kerana kita duduk di Malaysia ni tak payah sangatlah untuk menggunakan air, maka kita pakai air je lah. Jadi kalau orang tanya kenapa tak pakai batu, kata hadis Anas bin Malik, wa kana Rasulullah idza dakhala al-qala'a ana wa ulam mithli ya'milu adawati al-ma' wal anqab, iaitu satu tongkat untuk digunakan untuk apa tadi, untuk tutup Nabi tadi. Satu lagi Nabi guna air, dan air disebut di situ jelaskan al-ma', guna air. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, daripada hadis itu juga kita dapat kita faham bahawa bila kita buang air besar, maka kita perlu menutup kelakuan kita itu, iaitu keadaan kita buang air besar itu tidak boleh berlaku di depan khalayak. Maksudnya kalau yang datang menemani kita tu pun, walaupun dia datang teman kita, tapi ketika kita buang air tak boleh dia tu tengok. Sudahlah, maka lihat itu tu kan, dia kena, maksudnya kena biarkan dia begitu. Sama jugalah kalau kita bawa anak kita pergi tandas yang masih pakai pampers, nak ajar dia supaya buang air dekat tandas tu. Jadi bila kita letak dia dekat tandas tu, kita kena tutup lah pintu kan, kita tutup pintu, buang air, ibu tunggu kat luar, tak boleh kita tutup. Panjangnya jadi tak boleh lah begitu kan. Sebab hadis tu kata kena bawa tongkat tu, tujuannya bila buka baju tu Nabi ada kain kan, jadi kain tu lah yang akan menutup benda tadi. Jadi itu hadis tadi menunjukkan pada kita mesti ada sitar yang menutup di antara kita dengan apa panggil orang yang menemani kita ataupun bawa keperluan kita untuk berpanggil kotor hajat tadi. Tapi kalau kita seorang, maka tak perlulah benda tutup, kita tutup dengan syarat kita dapati kawasan itu dah tak ada orang. Ini berdasarkan kepada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, setelah aku balik daripada peperangan yang mana aku kena fitnah tu, aku demam. Kerana Aisyah demam beberapa hari. Cerita dia dituduh berzina tu dah heboh dah satu Madinah. Aisyah tak tahulah sebab dia demam. Maka dia pun keluarlah pergi apa panggil nak buang air. Hadis tu cerita dia pergi waktu maghrib. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa orang-orang perempuan di zaman Nabi, mereka buang air malam. Siang dia tak buang air. Sebab rumah dia orang mana ada tandas. Malam buang air, tak ada hantu lah. Kita tak buang air malam tu kan. Malam sebab
Bila azan maghrib dia dah gelap. Jadi seolah-olah gelap itulah yang menjadi sitar untuk tutup dia nak buang air itu. Jadi dia akan pergi ramai-ramai lah, macam orang perempuan Melayu pergi mandi sungai dulu lah, pergi ramai-ramai. Dan cerita tu Aisyah buang masa tu dia nak berak. Dia pergi dengan seorang sepupu dia, jalan-jalan sampai tempat dah nak pisah lah. Aku pergi belah sana, pergi belah sana tu sebab malam tu, jadi kita panggil, ada kan kita zaman-zaman itu berkapung dulu. Perempuan bila saya cerita dia tak ada dengar, dia memang duduk bang dadah daripada kecil kan. Okey lah. Cari untuk guru darah sangat. Ya betul. Jadi bila Aisyah pergi tu, masa dia nak pisah tu, sepupu dia tadi tersepak batu. Bila dia tersepak batu, dia melatak. Dia kata celakalah antar. Aisyah kata, kenapa kau tutup dia? Oh, dia kata, mu tak tahu lagi kau cerita. Jadi sepupu dia ingatkan Aisyah dah tahu cerita tu, dia tak tahu. Jadi Aisyah kata, tak apalah, kita pergi buang air. Lepas balik buang air tu baru. Jadi cerita tu panjang lah. Apa yang saya nak sebutnya, orang perempuan zaman dulu, dia sitar juga, tapi dia tak tutup dengan kain, dia tutup dengan malam. Jadi malam tu, gelap tu tutup. Itu. Di semua orang lelaki pergi sembahyang masjid, yang perempuan pergi qada hajat. Kata dia lah. Lepas dia sudah ada isyarat, dia kita tak tahulah dia isyarat macam mana, tapi penting dah sudah, dia pun apa panggil balik dan bercerita begitu. Jadi nak sebutnya, buang air di tempat lapang itu pada masa dulu itu dah dikira selamat, sebab pada pasir itu luas dan mereka pergi ke tempat yang jauh, orang pun tak ramai, dan sebab mereka buang air itu datang ribut pasir. Ribut pasir itu menetralkan dia punya tu. Sebab tu kita jumpa dalam hadis istinja dulu, kalau masih ingat, bila Anas nak pergi ambil bahan untuk istinja Nabi, Anas pergi ambil 3 rauf. Rauf tu najis buat kering. Kan dia gerak kan, dia duduk kering, ambil rauf, dia ambil izam tu tulang, satu lagi batu. Maka Nabi kata, Anas kata, Nabi ambil batu, Nabi suruh Anas buang tulang dengan najis tadi. Jadi tak boleh istinja najis dengan najis. Tak boleh istinja najis dengan tulang kerana dia makanan jin. Yang bolehnya adalah batu. Jadi itu cerita dululah, dulunya begitu. Jadi bila dulunya begitu, sekarang kita membawa makna dulu tadi dalam bentuk yang lebih moden, iaitu kita tak perlu pergi ke tempat itu, asalkan tandas yang tempat kita pergi buang air itu hanya kita seorang berada kat situ. Jadi samalah dengan makna, janganlah orang kata itu sunnah Nabi, kita buang air malam je lah. Jadi apa yang berlaku tu ialah kerana masa tu perlu begitu, keadaannya begitu, maka buatlah. Jadi itu rasanya 3 perkara yang kita belajar hadis ni. Hari ini nampaknya ketiga-tiga hadis itu datangnya daripada Anas radhiyallahu taala. Saya sebelum kelas tadi dah buang air, buang air juga. Makan gapa tak tahu. Okey, apa yang baik datang daripada Allah SWT, saya kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi.